Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita akan berkongsi sedikit berkaitan dengan iBimbing. iBimbing iaitu kaedah pengisian dan juga pelaporan untuk iBimbing. Jadi pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, untuk iBimbing ini yang telah diminta untuk kita buat pengisian pada tahun ini. Pertama sekali ialah kita kena login dalam website dulu. Untuk login dalam website tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan lihat di sini, iaitu masukkan dalam linknya ialah iBimbing.mpp.edu.my/index.php. Ini ialah link untuk iBimbing. Dan untuk saya tuan-tuan dan puan, saya telah pun login daftar nama, maka inilah paparan dia. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan baru masuk dalam paparan tersebut, maka tuan-tuan dan puan dikehendaki untuk membuat sign in ataupun pendaftaran dulu. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan daftarkan nama, daftarlah nama berdasarkan kepada PPD tuan-tuan dan puan masing-masing. So kita teruskan dengan pengisian iBimbing ini. Apabila tuan-tuan dan puan telah pendaftar, jadi bila buka kali kedua tu menggunakan password dan login tuan-tuan dan puan, maka inilah paparannya akan kelihatan. Kita mulakan dengan bentuk pelaporannya pertama. Kalau kita lihat sebelah kiri ini, dia ada pelaporan, analisa, daftar PPS dan juga muat turun. So kita masukkan dalam pelaporan. Untuk pelaporan ini, untuk pengisiannya tuan-tuan dan puan, maka kita kenalah memilih borang pelaporan. Borang pelaporan, walaupun dia ada di situ senarai laporan, iaitu selepas nanti kita habis melaporkan, dan ada senarai-senarai pelaporan dikemukakan dan juga analisis bulanan untuk kita print dan juga untuk kita edarkan kepada tuan PPD. Untuk borang pelaporan, kita masuk dalam borang pelaporan ini. Di sini tuan-tuan dan puan, kita kena masukkan nama sekolah. Dan nama sekolah ini dia guna secara pop-up ni. Kalau kita klik di sini, maka oleh kerana saya daftarkan saya di dalam PPD Barat Daya, maka semua sekolah PPD Barat Daya akan disenaraikan di sini. Kalau tuan-tuan tengok di sini. So kita pilihlah. Katakan kita pilihlah salah satu sekolah di sini. Bila di sini kalau kita pilih sekolah, di sini dia lain-lain sila nyatakan lokasi bimbingan dan pemantauan. Maksudnya ialah kita membuat bimbingan di tempat-tempat yang lain, bukan di sekolah, ataupun mungkin ada juga kita tak buat di sekolah. Ini bukan sekolah yang kita bimbing itu, tetapi mungkin organisasi ataupun agensi-agensi lain. Maka kita boleh nyatakan juga di sini. Jenis pelaporan, ada 3 jenis pelaporan: individu, kelompok dan juga bentuk pemantauan. Kalau di sini cuma satu yang kita dapat trace ialah bagaimana sekiranya kita membuat bimbingan secara kelompok. Di sini kita tak ada nyatakan banyak sekolah. Kalau sekiranya saya mengadakan secara kelompok, mungkin 5-6 sekolah saya buat bimbingan sekali, tetapi dia tak boleh nyatakan di sini secara kelompok. Maka kita kena daftar satu persatu, walaupun program yang kita laksanakan itu secara kelompok. Ini ada sedikit kekurangan dalam aplikasi ini. Katakan saya masuk di sini, so saya nak masuk individu. Jenis laporan individu. Type lah nama menti kita tersebut. Katakan saya typekan Encik Mokhtar, Muhammad Mokhtar. Dan jawatannya. Jawatannya pengetua. Tarikhnya hari ini. Masa pukul 8 tadi, katakan.
Okay, sehingga pukul 11. Okey. Setelah kita daftarkan tujuan bimbingan. Tujuan bimbingan juga berbentuk POPA. Okey, tujuan bimbingan atau pemantauan iaitu berdasarkan kepada yang telah disenaraikan di sini. Kita boleh pilih, katakan sebagai saya partner plus, kita kebanyakannya kita punya bantu dan bimbingan. Okey, kita masukkan di sini. Tapi sekiranya kemungkinan kita mendapat arahan tersebut daripada Tuan PPD untuk membuat bimbingan kepada organisasi tertentu, maka kita letakkan arahan pegawai pendidikan daerah. Di sini saya letakkan kunjung bantu dan bimbing. Okey, selepas itu kita teruskan fokus bimbingan dan pemantauan. Juga telah dipopapkan, so kita tengok apakah fokus kita dalam bimbingan tersebut. Contohnya saya pilih di sini, katakan berkaitan dengan kualiti kepimpinan PGB. Okay, so saya masukkan kualiti bimbingan PGB dan dia minta untuk kita pilih fokus ada di sini. Apakah fokus berdasarkan kepada SKPM G2? Okay, fokus mana? Katakan PGB oleh kerana sekolah baru dibuka, maka mungkin saya akan membuat perbincangan berkaitan dengan visi dan misi sekolah dan apakah tindakan-tindakan awal pengetua dalam mesyuarat pertama, maka saya mungkin letakkan PGB sebagai peneraju. Okay. Lepas kita letakkan fokus, maka standard kita kena letakkan juga standard quality di sini. Dan bila kita klik, dia akan keluar apakah standard tersebut. Okay. 1.1 PGB menetapkan hala tuju. 1.2 PGB mengetuai penyediaan rancangan pemajuan. 1.1.3 mengetuai pemantauan. 1.1.4 PGB menerajui aktiviti instruksional. Katakan saya memilih yang nombor 1. Okey. Maka letakkan di sini tahapnya pula. Dia tanya tahap pula. Okey, tahap mana? Bimbingan tentang hala tuju sekolah yang ditetapkan adalah betul dan mengambil kira keperluan. Tuan-tuan dan puan-puan kena memilih, ada 3 tahap yang dikemukakan di sini. So kita pilihlah tahap mana yang kita buat bimbingan. Okay. Yang seterusnya, okay, fokus yang kedua, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan membuat 2 bimbingan fokus. Okay, fokus bimbingan ada 2. Satu ialah PGB sebagai peneraju. Kemungkinannya ada satu lagi tuan-tuan buat, iaitu PGB sebagai pendorong contohnya. Okay. Ataupun masih juga peneraju tetapi dalam aspek standard quality yang berbeza, maka kita boleh masukkan di sini tambahan. Okay. Di sini saya tak masukkan sebagai contoh saja. So lepas itu catatan, cadangan dan ulasan. Catatan, cadangan dan ulasan ini tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih 3 kaedah. Pertamanya ialah berdasarkan kepada kerja buat strategi kita, biasanya kita menggunakan GROW. Okay. Ataupun kita boleh menggunakan kaedah OSCA. Catatan berdasarkan kepada OSCA bimbingan kita. Ataupun yang ketiganya ialah kita boleh buat catatan berdasarkan kepada 4W, 1H. 4W, 1H. Okey, dan setelah perbincangan kita buat di sini, apakah tindakan susulan? Maksudnya selepas lawatan kita yang kedua, semasa lawatan kita yang kedua ini, apakah tindakan yang kita nak lihat telah pun dilaksanakan oleh menti kita? Maka kita masukkan juga di sini. Katakan yang pertama sekali saya masukkan dalam perbincangan itu, berkaitan perbincangan melengkapkan takwim ataupun buku pengurusan dan takwim sekolah. Okey, contohnya. Okey, dan apakah yang hendak saya lihat? Saya hendak lihat tindakan susulan menyiapkan buku pengurusan dan takwim sekolah. Okey, kita ambil contoh yang mudah saja. Catatan sulit di sini ialah catatan yang kita tak ingin orang lain lihat. Okey, hanya kita dan
mentor dan Tuan PPD saja, maka kita boleh letakkan catatan kita di sini. Okay, kalau tak ada, kita biarkan kosong saja. Kemudian tindakan kita seterusnya ialah simpan. Okey. Jadi selepas kita simpan, maka laporan bimbingan pemantauan di tahun dia akan buat secara automatik, bulan juga bulan 1, bulan Januari. Okay. Dan di bawah ini ialah senarai laporan-laporan yang telah kita laksanakan. Dan berdasarkan kepada paparan ini ialah senarai yang saya buat pada tahun 2021, dinyatakan dimasukkan di sini. Dan kalau kita lihat, ini ialah pelaporan kita yang terkini. Okey, SMA Ma'amah Masyur, kunjung bentu dan diletakkan di sini bidang fokus kita. Dan saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan berkaitan dengan maklum balas ini. Okey, maklum balas ni tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan lihat ada dua warna. Satu ialah warna merah dan satu lagi ialah warna hijau. Bezanya ialah warna merah maksudnya ialah tidak ada maklum balas lagi oleh pihak sekolah. Pihak sekolah belum lagi mengisi maklum balas, iaitu laporan kita belum lengkap. Sebab laporan kita akan lengkap hanya setelah proses PDCA kita terlaksana dengan lengkap. Plan, do, check dan action. Okey, lengkap. Jadi bagaimana kita nak melengkapkannya tuan-tuan dan puan? Kalau kita klik di sini, okey, kita akan lihat bahawa maklum balas dinyatakan di sini. Okey, catatan dapatan perbincangan melengkapkan buku, seterusnya tindakan menyiapkan pegawai yang dibimbing cik muhtar. Okey, dan apakah maklum balas sekolah. Okey, di sini kita perlu maklum balas ataupun tidak perlu maklum balas. Biasanya kalau kita tidak perlu maklum balas, maka kita letakkan tidak perlu maklum balas. Okay, kalau perlukan maklum balas, maka kita klik di sini maklum balas. Maklum balas selalunya kita buat dalam tempoh 14 hari daripada lawatan pertama kita. Katakan kita masuk, saya bagi contoh sepatutnya masa depan, tapi kita ambil contoh hari ini kita dah buat maklum balas, okey, untuk masukkan. Dan tadi saya beritahu tadi saya lupa maklumkan, iaitu selepas kita membuat bimbingan coaching dan mentoring ini, kita sepatutnya memaklumkan kepada pihak sekolah untuk membuka bimbing ini, atau memaklumkan kepada coaching kita untuk membuka aplikasi iBimbing ini dan mengisi maklum balas yang tertera di sini. Sekiranya kita tak berbuat demikian ataupun boleh tidak berbuat demikian, maka maklum balas kita tadi ini di sini akan jadi merah. Dan cara yang kedua ialah kita sendiri yang membuka dan juga menulis maklum balas berdasarkan kepada bimbingan kita. Contohnya kita katakan setelah kita pergi ataupun mungkin kita tak dapat ke sekolah tersebut, tapi kita minta maklum balas secara lisan daripada menti kita tadi, maka dia maklumkan bahawa buku pengurusan dan juga takwim itu telah lengkap dilaksanakan. Maka kita boleh masukkan sendiri maklum balas daripada menti kita. Contohnya dia maklumkan kepada saya bahawa buku tersebut telah lengkap, maka kita tulis buku pengurusan dan takwim sekolah telah lengkap. Okey. So kita simpan. Maka bila tuan-tuan dan puan-puan simpan, maka dia akan jadi merah. Dia akan jadi hijau. Bila jadi hijau, maka lengkaplah PDCA kita. Dan sekiranya untuk mantapkan lagi, kita boleh muat naik lampiran. Muat naik lampiran ini maksudnya kemungkinan kita tak dapat berjumpa dengan beliau, maka kita minta menti kita tadi supaya menghantar gambar buku tersebut ataupun gambar hasil daripada pembuktian, evidence yang telah beliau laksanakan hasil daripada perbincangan kita tadi, maka kita boleh